Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Okey, jadi subjek kita hari ini adalah tauhid. Topik kita hari ini adalah beriman kepada Allah. Okey, sebelum ni Ustaz dah bagi dah dalil aqli dan juga dalil naqli. Okey, kita tengok juga, kita sambung cara beriman kepada Allah. Kamu boleh rujuk muka surat 2. Tengok dekat situ, nombor 1. Meyakini dan membenarkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya di dalam hati. I'tiqad, kita i'tiqad di dalam hati. Boleh tak kalau kita Allah tu ada, Allah tu tak ada? Tak boleh. Kita i'tiqad, kita tetapkan dalam hati kita. Kita yakin Allah tu wujud. Tengok diri kita, kita yakin sepenuhnya Allah itu wujud. 100%. 100%. Tak boleh 90, 80 ke, tak boleh. 100% kita yakin bahawa Allah itu wujud. Sifat Allah itu wujud sejak azali lagi. Jangan nak fikir Allah tu macam mana, tak payah. Fikir Allah itu wujud. Okey, seterusnya membuat pengakuan dengan mengucapkan dua kalimah syahadah. Membuat pengakuan, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey. Yang pertama, i'tiqad, tetapkan dalam hati kita, yakin bahawa Allah itu ada. Yang kedua, penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, boleh? Sebab tu kita yakin beriman dengan Allah ni. Sebab tu bila zaman Nabi tu, ada sahabat Nabi, waktu tu perang, sahabat Nabi ni dia nak bunuh dah orang tu. Lepas tu tiba-tiba orang tu dia mengucap, orang kafir tu dia mengucap asyhadu alla. Lepas tu sahabat Nabi terus bunuh. Sebab apa? Sahabat Nabi kata, dia ni bukannya nak masuk Islam sebab beriman kepada Allah. Tak. Sebab dia takut. Sebab tu yang dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Hakikat sebenarnya, Nabi kata apa? Dia menyaksi, dan juga dalam hati tu hanya Allah saja yang tahu. Okey. Jadi dia tak boleh, kita tak boleh nak menghukum orang. Hang ni Islam ke tak Islam, hang ni kafir ke? Kalau dah betul-betul dia memang orang kafir, tak apalah. Ni orang Islam ni, tiba-tiba kita duk kata dekat dia, hang ni kafir lah, apalah, duk menghukum orang. Sesungguhnya Allah saja yang boleh menghukum atas diri kita. Kita jangan duk pandai-pandai nak hukum orang. Kalau dia memang dah betul kafir, tak apalah. Kita kata dia orang kafir. Ni orang Islam pun kita kata dia orang kafir. Nauzubillah. Okey. Jadi yang ketiga, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita dah beriman kepada Allah, kita ikut perintah Allah, dan kita tinggalkan larangan Allah. Buat baik kepada ibu bapa, birru walidain, buat baik kepada, berbakti kepada kedua ibu bapa, buat baik kepada guru. Agama yang paling sempurna, syumuliyah, agama yang paling syumul, yang sempurna adalah agama Islam. Sebab apa? Dalam Islam nak masuk tandas ada adab dia, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, nak masuk baca doa, nak makan baca doa, doa dekat ibu bapa. Sebab apa? Okey, kita boleh tengok kat sini. Sebab apa? Bila ibu bapa tak redha dekat dia, Allah pun takkan redha dekat dia. Sebab tu kita bila kata beriman kepada Allah, kita kena berbakti kepada kedua ibu bapa, buat baik kepada ibu bapa. Ibu bapa kita suruh Sofia, tolong ibu angkat baju. Muhammad, tolong ibu angkat baju. Kejaplah ibu. Dia kata kejaplah ibu. Waktu dia lahir, dia nak susu,
Kejaplah. Menangis buat apa ni? Kejaplah. Bisinglah. Ibu dia tak pernah pun kata macam tu. Ibu bagi susu, ibu buat susu, ibu bagi susu. Ibu dia suruh pergi kedai. Ibu dia suruh angkat baju. Dia kata kejaplah ibu. Okey, jadi tengok. Berbakti kepada kedua ibu bapa, buat baik, tinggalkan larangan Allah. Sebab apa? Yang tadi Ustaz dah bagi tahu, bila redha Allah terletak kepada redha kedua ibu bapa. Itu tandanya kita beriman kepada Allah. Okey, tengok dia, hikmah dia. Hikmah dia. Antara hikmah beriman kepada Allah, hati akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dan tidaklah hanya dengan mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hati kita akan tenang. Kalau stres sangat pun, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Semoga Allah memudahkan hidup kita. Susah-susah sangat macam mana pun, tetap bila kita zikir, baca Quran, buat benda baik, insya-Allah Allah akan tolong kita. Okey, yang kedua, mendapat petunjuk dan perlindungan Allah Ta'ala. Ini kita panggil taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Semoga kita dapat taufik dan hidayah dan kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah. Belajar, beribadah kepada Allah, menuntut ilmu. Boleh setakat tu, insya-Allah. Okey, yang ketiga, terdorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kita panggil taufik dan juga hidayah. Okey. Yang keempat, sentiasa melakukan amalan soleh dan mencegah kemungkaran. Okey. Banyak juga hadis kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Kalau kita kita beriman kepada Allah, kita buat amalan soleh, kita mencegah kemungkaran. Yang tadi hadis Ustaz beritahu, siapa yang mencegah kemungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangan dia. Tangan dekat situ maksudnya kekuasaan. Bukannya kita tengok dia tu buat dosa, kita terus tumbuk dia. Yang tu dahsyat sangat tu. Okey. Contohnya, mak ayah tengok anak dia buat kemungkaran, mak ayah dengan kuasa dia, dia nasihat, dia pukul. Pukul pun ada cara pukul dia. Okey. Ustaz tengok pelajar buat kemungkaran, ustaz nasihat, ustaz bagi pengajaran, ustaz rotan dia untuk pengajaran, bukannya rotan untuk ikut nafsu. Okey. Lepas tu apa dia? Siapa lihat kemungkaran dalam mencegah dengan tangan, tak boleh dengan lidah, bagi nasihat. Kalau tak boleh juga dengan hati. Kita tak suka dia buat benda tu, kita tengok kemungkaran, tak boleh nak cegah dia, kita rasa sakit hati. Sakit hati, kenapa dia buat maksiat macam tu? Bila dia buat maksiat, bukan dia seorang saja yang kena nanti, kita semua kena. Ingat lagi peristiwa tsunami, orang buat maksiat kat tepi-tepi pantai, bukan dia seorang kena, tapi seluruh kampung tu kena. Kat Bandar Aceh tu bukannya pantai tu saja yang kena, satu Aceh tu yang kena. Okey, seterusnya yang kelima, sentiasa bersifat ihsan kepada semua makhluk. Ihsan ni maksudnya ada belas kasihan. Tak payahlah pergi-pergi, dia pergi jalan-jalan, pergi tenang kucing. Astaghfirullahalazim. Kucing tu duduk miau, miau, miau. Di jalan sebelah dia, dia pergi tendang. Astaghfirullahalazim. Pokok, elok-elok pokok bunga, dia pergi petik, dia pergi cantah, dia pergi tumbuk lah, dia pergi tarik-tarik. Astaghfirullahalazim. Semua makhluk di dunia ini tak ada yang melainkan, tak ada buat apa melainkan depa ni, makhluk-makhluk ni
beribadat kepada, berzikir kepada Allah. Kita duk pi tendang kucing, anjing, walaupun anjing kita kata najis kan, najis mughalazah, mughalazah, najis berat, tapi tak payahlah pi tendang dia. Kalau dia duk kejar kita, kita acah-acah baling batu lah. Bukannya kita pergi ambil dia, kita pergi potong kaki dia. Lagi dahsyat lagi, ustaz pernah tengok depan mata ustaz ni, dia ikat cicak dekat mercun roket. Dia ikat cicak tu, dia balut, lepas tu dia bakar mercun roket, naik, pum, meletup. Astaghfirullahalazim. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga iman kita. Sebab tu yang akhir sekali ustaz nak kita doa sama-sama, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, sesungguhnya hati ini berbolak balik. Qulub, sudur pun hati juga, qulub pun hati juga, berbolak balik. Tetapkanlah hati kita ni taat kepada Allah dan juga agama kita, insya-Allah. Insya-Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.